Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح العالم شهوان بن شهوان عبد الله بن شهوان إدريس الفاطمي وإلى روح محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافعي وإلى روح أبو الحسن بن إسماعيل الأشعري وإلى روح أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal الملائكة المقربين يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Muka surat 129. Raja perlu mencontohi para rasul, anbiya, sahabat dan salaf saleh. Baik. Apa maksud rasul? Rasul ialah pesuruh Allah. Rasul ialah pesuruh Allah yang mana diwahyukan, maka diwajib menyampaikan kepada umatnya. Faham? Itu maksud rasul. Berbeza dengan anbiya. Anbiya ini adalah perkataan jamak. Manakala dia punya mufrad dia single, maksudnya satu tu ialah nabi. Kalau anbiya ni maksudnya ramai nabi. Baik. Nabi ni diwahyukan kepadanya tetapi untuk diri sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Itu maksudnya nabi. Berbeza dengan rasul. Bila wahyu disampaikan kepadanya, maka wahyu itu untuk dirinya dan wajib sampai kepada umat dia. Faham? Ataupun wajib sampai kepada orang lain. Itu maksudnya rasul. Jadi rasul sudah semestinya dia akan jadi nabi. Faham? Kalau nabi tak semestinya dia akan jadi rasul. Faham? Jadi rasul ni ada berapa sebenarnya? Ada berapa? 313 orang. Dan nabi ada berapa? 124,000 orang. Jadi tak semuanya nabi akan jadi rasul. Contohnya nabi apa? Nabi Samaun, Nabi Daniel. Kalau Nabi Samaun tu macam susah, macam tak pernah dengar. Kalau Nabi Daniel pernah dengar. Nabi Yusha, pernah dengar Nabi Yusha? Nabi Musa lagi pernah dengar. Baik.
Itu dinamakan ta'rif Rasul dan Nabi. Jangan kelirulah. Baik. Kemudian dia kata apa? Raja perlu mencontohi rasul, para rasul, anbiya, sahabat dan salafus salih. Walaupun sahabat, maksudnya sahabat ni ialah dia beriman dengan rasul. Dia beriman dengan rasul dan dia mati dalam iman tersebut. Faham tak? Apa maksud sahabat Nabi ni? Sahabat Nabi ialah yang bertemu atau melihat kehidupan Nabi dan menyatakan keimanan, serta meninggal dan dalam keimanan tersebut. Baik. Tapi satu dia sahabat Nabi tak pernah melihat Nabi. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Dia beriman, tetapi dalam masa yang sama, dia bila nak jumpa Nabi tu tak dapat. Dia dah datangkan dekat Madinah lah, dah pernah datang, tetapi tidak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia datang ke Madinah, waktu tu Nabi SAW tiada di Madinah, tiada di Madinah. Kemudian Uwais Al-Qarni dipulang semula. Pasal apa? Dia teringat pesanan ibunya, jangan lambat pulang. Itu pesanan daripada ibunya. Dia jaga ibu dia. Dia jaga ibu dia. Dia di bumi tidak terkenal, tetapi di langit cukup terkenal. Pernah Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi wafat, Nabi pernah menceritakan, jika kamu berjumpa dengan orang sekian iaitu Uwais Al-Qarni, kamu minta doa daripada dia. Minta doa daripadanya. Dia cerita pada siapa ni? Nabi cerita pada siapa ni? Nabi cerita pada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Dia cerita. Padahal Sayyidina Abu Bakar dengan Umar ni dah dijamin masuk syurga. Tetapi dia tetap mencari Uwais Al-Qarni. Tetap memilih mencari. Pada suatu hari, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, dia melihat ada seorang hamba Allah ni, ciri-ciri sama Nabi pernah ceritakan. Ciri-ciri Uwais Al-Qarni ni, yang Nabi ceritakan sama. Dia melihat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Umar ni pergi kepada pemuda ni. Dia bukan pemuda lah, pertengahan umur macam tu lah. Dia berjumpa dengan Uwais Al-Qarni ni. Dia bertanya, adakah nama kamu ni? Dia kata, adakah nama kamu ni Uwais Al-Qarni? Jadi Uwais Al-Qarni ni dia tak kata tak ada, saya bukan. Padahal dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia tetap merendah diri. Pasal apa Nabi pesan, jika kami bertemu dengan kamu, hendaklah meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, yang mana doa ni tak ada hijab, terus sampai. Tak ada hijab. Allah perkenankan. Allah perkenankan. Kalau orang tanya kita, adakah awak ni ulama yang terkenal sekian-sekian? Ya, saya. Tak ada merendah diri. Tapi Uwais Al-Qarni ni ada merendah diri. Baik. Kemudian raja-raja sepatutnya berada di atas jalan yang dilalui oleh sahabat dan salafus salih. Siapa ni salafus salih ni? Adakah anak yang soleh ke? Adakah orang yang soleh ke? Baik. Apa maksud salaf ni? Iaitu salaf, iaitu maksudnya zaman. Salaf ni maksudnya zaman. Iaitu merujuk kepada golongan yang hidup antara kurun zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga 300 Hijrah. 300 Hijrah. Bila cakap 300 Hijrah tu bermaksud bermulanya dari Nabi berhijrah. Faham tak? Nabi berhijrah.
Nabi berhijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Baik. Itu dinamakan zaman zaman salafus soleh, ataupun dikatakan 300 hijrah. Iaitu kurun zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga 300 tahun hijrah. Baik. Iaitu kurun pertama sahabat Nabi SAW yang bertemu atau melihat kehidupan Nabi dan menyatakan keimanan serta meninggal dalam keimanan tersebut. Itu dinamakan kurun pertama. Kurun pertama. Satu kurun bersama apa? Satu kurun. Satu tahun Betul. Baik. Jadi ada orang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tidak beriman. Itu bukan dinamakan sahabat. Macam contoh, Abu Lahab, Abu Jahal, dia pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tahu Nabi ini adalah seorang yang jujur, tetapi dia tidak beriman. Dia tak nak beriman. Dia tak nak beriman. Padahal Abu Sufyan dulu sama-sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Lala sekali Abu Sufyan ni masuk Islam, tetapi Abu Jahal, Abu Lahab tidak masuk Islam. Dan ada zaman Nabi Muhammad SAW yang mana dia pernah bertemu dengan Nabi dan dia beriman dengan Nabi, tetapi dia tidak dikira sahabat. Pasal apa? Pada akhir hayatnya dia terkeluar daripada agama Islam. Salah satu ceritanya iaitu pada selepas peristiwa Isra' Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad SAW termenung. Dia termenung kat mana ni? Di sekitar kota Mekah, macam tempat duduk dan sebagainya. Kemudian Abu Jahal ni dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kenapa kau termenung? Jadi Nabi Muhammad SAW dia menceritakan, malam tadi aku telah di Isra'. Jadi Abu Jahal tanya, dari mana ke mana? Dari Mekah ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Jadi Abu Jahal ni pun dia tertawa. Pasal apa dia ketawa? Malam tadi pergi, hari ni dah balik dah. Jadi dia ketawa lah. Kalau kita pun, kalau orang tu termenung, kau termenung ni, malam tadi aku pergi Kelantan lah. Jadi kita nak pergi Kelantan tu berapa jam? 8 jam. Jadi kita agak-agak kita tak percaya tak kawan kita ni. Dia termenung dia. Nasa kau termenung ni, malam tadi aku dari Melaka ataupun dari Bertamalim, aku pergi Kelantan. Sebelum subuh aku dah balik lah. Sebelum subuh aku dah balik. Jadi kawan dia pun ketawa, dia kata tidak ni budak ni. Padahal sebenarnya naik flight. Naik kapal terbang 45 minit je. Memang dia boleh balik sebelum subuh. Baik. Okey, baik. Kemudian Abu Jahal ni panggil penduduk di sekitar Mekah tu. Supaya apa? Dengan harapan Abu Jahal kata apa? Supaya orang akan tertawakan Nabi Muhammad SAW. Dan apabila orang telah berkumpul hendak dengar cerita daripada Nabi Muhammad SAW, jadi Nabi Muhammad pun bercerita. Dia bercerita daripada awal sampai habis. Tapi sampai habis tu hanya dekat Masjidil Aqsa saja. Itu pun Nabi tak cerita pasal apa? Mi'raj. Naik ke langit, itu tak cerita. Dia cerita pasal perjalanan sahaja. Yang mana apabila Nabi Muhammad SAW apabila dia bercerita, kemudian ada di antara orang-orang Islam ni terkeluar daripada agama Islam. Pasal apa? Dia tidak percaya dengan cerita Nabi Muhammad SAW. Terkeluar daripada agama Islam. Itu sebab saya cerita tadi, ada orang bertemu, iaitu pada zaman Nabi, ada yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya dia tidak
mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula beriman, lepas tu dia tak percaya dengan cerita Nabi Muhammad ni, langsung habis. Terkeluar daripada agama Islam. Jadi kita kena percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun cerita yang disampaikan tu kita tak tahu betul ke tidak, wajib kita percaya. Contohnya Nabi menceritakan tentang azab kubur, tentang siksa neraka, tentang keindahan syurga. Kita tidak pernah melihat, tetapi kita wajib percaya. Itu dinamakan perkara-perkara sam'iyat. Kita dengar sam'iyat. Maksudnya kata daripada asalnya, dasarnya sama. Sama maksudnya dengar. Sam'iyat maksudnya jamak. Banyak. Kita dengar. Kita tak pernah melihat, tetapi wajib kita percaya. Kita wajib percaya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib percaya. Wajib. Itu dinamakan beriman kepada Nabi, ataupun beriman kepada Rasul. Itu adalah rukun iman. Jangan kita ke tidak cerita dalam hadis ni, mana mungkin. Tak boleh. Belum kita buka kitab Syekh Abdul Qadir Jalani tentang hadis-hadis. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kita tengok pelik. Yang kita biasa baca kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu pun kita baca sekerat je. Banyak kitab lain ada. Kitab Imam Tirmizi, kitab Sunan Abu Daud, kitab Ibnu Hibban, banyak lain. Kadang hadis tak ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam kitab sahih lain. Ada dalam kitab Imam Tirmizi, tetapi tak dalam kitab Sahih Muslim. Dah kita kata hadis ni dhaif. Dah kita kata hadis ni tak sahih. Padahal kita ni bukan bidang dalam ahli hadis. Jadi kita ni bukan foreman kan. Mekanik kereta kita pandai-pandai buka kereta. Barai boleh, buka boleh, pasang dia tak boleh. Macam saya ada sekali buka motor, buka exhaust motor, buka boleh, pasang dia tak boleh. Pasal apa? Saya bukan bidang tersebut. Lala panggil kawan saya, kau macam mana nak pasang benda ni? Jadi benda ni kita kena belajar. Kita kena belajar. Baik. Itu dinamakan kurun pertama, iaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kurun yang kedua dipanggil tabi'in. Apa maksud tabi'in ni? Iaitu yang pernah bertemu atau melihat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keimanan dan mati dalam keimanan tersebut. Faham? Itu maksudnya tabi'in. Iaitu yang pernah bertemu atau melihat sahabat dan menyatakan keimanan dan mati dalam keimanan tersebut. Itu dinamakan tabi'in, iaitu kurun yang kedua. Kurun yang kedua. Baik. Kurun kedua ni, siapa yang hidup zaman kurun kedua ni? Yang kita kenal nama dia ni, iaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi ni dia belajar dengan siapa? Betul tak betul? Imam Hanafi dia belajar dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di bahagian tabi'in, kurun yang kedua. Imam Hanafi. Faham? Zaman sekarang ada orang nak belajar, saya tak nak ikut sahabat, tak nak ikut mazhab, nak direct dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau awak nak direct boleh, silakan. Kalau awak faham. Yang terjemah Al-Quran tu pun siapa?
Ulama. Kan? Ulama. Kalau awak tak nak belajar dengan tak nak ikut mazhab, awak nak ikut siapa? Awak faham ke tentang fatwa, tentang usul fiqh? Kalau tak nak belajar dengan para ustaz zaman sekarang. Sebab ustaz zaman sekarang pun ikut belajar dengan guru-guru dia sampai mazhab. Faham? Dan sampai sahabat Nabi. Baik. Pada kurun ketiga, iaitu tabi' wa tabi'in. Tabi' tabi'in. Tabi' tabi'in. Kurun yang ketiga. Yang tadi kurun pertama sahabat. Kurun kedua tabi'in. Kurun ketiga tabi' tabi'in. Lalu kita dengar selalu macam doa wa tabi wa sahabati wa tabi'in. Kita apa tabi' tabi'in ni? Tabi'in ni. Maksudnya tabi' maksud mengikut. Mengikut. Baik. Kurun ketiga siapa? Tabi' tabi'in, yang pernah bertemu atau melihat tabi'in, kemudian menyatakan keimanan dan mati dalam keimanan tersebut. Itu dinamakan kurun ketiga. Dinamakan tabi' tabi'in. Yang pernah bertemu dengan atau melihat tabi'in. Tabi'in ni belajar dengan siapa? Belajar dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna tabi'in ni dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kurun kedua ni tabi'in, dia tidak pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Dia tidak bertemu dengan Nabi. Tak pernah. Dia hanya bertemu dengan sahabat Nabi kurun kedua ni. Kurun pertama sahabat Nabi, dia pernah bertemu dengan Nabi walaupun dia kecil. Walaupun waktu tu dia budak. Faham? Walaupun waktu tu dia budak lagi, dia pernah bertemu dengan Nabi dan menyatakan keimanan dia. Itu pun dikira sahabat Nabi walaupun ketika itu dia budak lagi. Dan apabila sampai tabi'in ni dia tidak pernah melihat Nabi. Maksudnya tak ada zaman Nabi. Waktu zaman Nabi dia tak ada. Tabi'in ni. Dan tak ada menyatakan imanan. Tak pernah. Itu nama tabi'in. Dia hanya dapat melihat sahabat sahaja. Kemudian kurun yang ketiga dinamakan tabi' tabi'in. Tabi' tabi'in. Tabi' tabi'in ni dia pernah bertemu dengan sahabat Nabi tak? Tak pernah. Dia hanya bertemu dengan tabi'in. Iaitu kurun kedua. Kurun ketiga iaitu tabi' tabi'in nama dia. Tabi' tabi'in. Dia hanya bertemu dengan tabi'in sahaja. Siapa dia ni? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Ash'ari. Faham? Baik. Imam Hanafi dia lahir pada 80 Hijrah. Faham? 80 Hijrah Imam Hanafi. Jadi kita kena tahu boleh. Imam Hanafi ni dia lahir pada 80 Hijrah. Kemudian Imam Malik dia lahir pada 93 Hijrah. Imam Maliki ni dia lahir pada 93 Hijrah. Kemudian Imam Syafi'i dia lahir pada 150 Hijrah. 150 Hijrah. Baik. Kemudian Imam Al-Ash'ari dia lahir pada tahun 240 Hijrah. 240 Hijrah. Dah lebih tak 300 tahun? Belum lagi. Belum lebih lagi. 240 Hijrah belum lebih daripada 300 Hijrah. Pada zaman tu adalah zaman yang terbaik. Itu dinamakan salafus soleh nama dia. Bila orang tanya apa itu salafus soleh? Tu anak soleh dia punya. Bukan anak soleh. Maksud zaman orang-orang yang soleh, iaitu kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga. Jadi kita huraikan kurun pertama ni siapa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan Nabi
dan menyatakan keimanan kepada Nabi dan mati dalam keimanan tersebut. Itunya sahabat. Faham? Ada orang pernah bertemu dengan Nabi, tetapi dia tidak menyatakan keimanan kepada Nabi. Itu bukan dikira sahabat. Ada orang pernah bertemu dengan Nabi, tetapi dia menyatakan keimanan kepada Nabi, tetapi mati bukan dalam keimanan Islam. Bukan dikira sahabat. Baik. Kemudian tabi'in, dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kurun yang kedua ni. Dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi dia bertemu dengan sahabat Nabi. Dia menyatakan keimanan kepada sahabat Nabi, dan mati dalam keimanan tersebut. Kemudian kurun ketiga, dia bertemu dengan tabi'in, tetapi dia tidak bertemu dengan sahabat Nabi. Tabi'in ni, iaitu kurun ketiga, dia bertemu dengan tabi'in, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan sahabat Nabi, apatah lagi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan tabi'in, iaitu kurun yang ketiga. Jadi Imam Hanafi lahir pada 80 Hijrah. Lebih tak daripada 300 tahun? Belum lebih lagi. Kemudian Imam Malik lahir pada 93 Hijrah. Dan Imam Syafi'i lahir pada 150 Hijrah. Imam Hambali lahir pada 164 Hijrah. Imam Al-Ash'ari lahir pada 240 Hijrah. Jadi Imam Hambali dia merupakan anak murid kepada Imam Syafi'i. Walaupun perbezaan pendapat, tetapi dia tidak pernah menyalahkan guru dia. Tak pernah. Pasal dia alim. Imam Hambali alim. Kita belum alim lagi. Dah buat-buat jadi alim. Kita masih talibul ilmi, masih penuntut lagi. Termasuk saya sekali, penuntut ilmu lagi. Baik. Jadi Imam Hambali belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik atau Imam Maliki. Imam Maliki belajar dengan Imam Hanafi. Jadi kita ni belajar dengan siapa? Tingkatan guru tu sampai sanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hanafi, saya ulang sekali lagi, Imam Hambali belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi belajar dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turutan sanad tu, jalur sanad tu, salah sila tu adik. Jadi zaman sekarang banyak belajar dengan Google, banyak baca buku, tetapi tidak menuntut ilmu dengan berguru secara bertalaki macam ni, berhadapan dengan guru. Banyak Google. Kalau Google tu silap, dia pun silap lah. Kalau Google tu silap, fakta salah pun dia kata betul juga. Itu sebab kita kena berguru. Kena berguru. Bukan kita belajar dengan Google. Sikit-sikit Google, sikit-sikit Google. Kalau kita misal kata dah pernah belajar ilmu tu, contoh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bab niat. Innamal a'malu binniyat. Lepas tu lepas pada hujung-hujung kita terlupa apa dia punya sambungannya. Kita buka Google, ni kan. Kita confirm memang betul. Apa teringat. Ataupun kita buka aplikasi Al-Quran. Surah apa? Surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Lepas tu dah lupa. Buka Al-Quran, aplikasi tu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia lancar balik. Tak ada masalah. Pasal apa dah pernah hafal. Ni sekarang ngaji pun tak nak. Ngaji tak nak. Datang ke masjid untuk belajar ilmu agama tak nak. Kena ingat, belajar ilmu agama ni adalah wajib fardu ain, bukan fardu kifayah. Seorang pergi belajar, semua tak payah belajar. Bukan. Fardu kifayah ni kebiasaan ni apa? Contohnya hal kematian. Ada kematian, Jadi kalau seorang dah tampil menguruskan, jadi yang lain semua ni terlepas daripada
dosa. Jadi kalau semua tak diuruskan, maka semua satu kampung tu dikira berdosa. Itu dinamakan fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain ni wajib untuk diri sendiri sebenarnya. Wajib belajar. Kita jangan sombong. Walaupun kita dah berumur ke, muda lagi dan sebagainya, wajib belajar. Walaupun kita dah pernah belajar ilmu ni, dah pernah belajar kitab Munyatul Musolli, kitab ni aku dah pernah belajar, dah apa nak belajar lagi. Kita jangan sombong. Sekali Allah tarik kefahaman kita dalam memahami ilmu tersebut, maka kita jadi kosong. Sebab sombong tu, sifat sombong tu adalah sifat syaitan. Senang kata dalam bahasa Melayu, senang cakap orang Melaka, sebab setan. Sifat setan. Sombong. Jadi sifat sombong ni adalah sifat setan. Sifat riak. Aku lagi baik daripada dia. Suka dipuji dan sebagainya. Sifat setan sebenarnya. Itu sebab kita kena belajar ilmu tasawuf. Tasawuf ni memperbetulkan akhlak kita sebenarnya. Bukan tahu apa yang tasawuf tu sesat. Kita kena belajar. Bila kita perbaiki akhlak, itu dinamakan ilmu tasawuf. Bercakap benar, itu dinamakan ilmu tasawuf. Kita main hentak dan main fatwa je, ni haram, sesat, tasawuf. Tak belajar lagi, dah kata sesat. Macam contoh kat masjid ni, ada ilmu tasawuf. Dulu Ustaz Nizam kan ajar kitab penawar hati. Itu nama tasawuf, kita tasawuf, penawar hati. Maksudnya kita memperbaiki hati kita ni. Hati kita. Itu nama ilmu tasawuf. Baik. Faham iaitu salafus salih. Jadi yang lahir selepas daripada 300 hijrah. 300 hijrah tu itu bukan dikatakan golongan yang apa ni, Allah SWT, golongan yang terbaik, bukan. Maksud golongan yang terbaik ni iaitu yang Nabi kata 300 tahun hijrah. Baik. Kalau Ibnu Taimiyah, pernah dengar Ibnu Taimiyah? Dia lahir pada 661 hijrah. 661 hijrah. Bukan dikira salafus soleh. Dia bukan dikira salafus soleh. Pasal apa? Nasaruddin Albani. Nasaruddin Albani. Dia lahir bila? Pada 1333 hijrah. Lagi jauh. 1333 hijrah. Nasaruddin Albani. Dia lahir pada zaman tersebut, pada zaman luar daripada 300 tahun hijrah. Lepas tu siapa lagi? Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas fahaman Wahabi. Lahir pada bila? 1115 hijrah. Bukan golongan salafus soleh. Siapa lagi? Ibnu Bas. Bukan Bas sekolah. Nama dia bin Bas. Bin Bas, nama depan saya lupa. Dia lahir pada apa? Bila ni? 1330 hijrah. Siapa lagi? Utsaimin. Lahir pada 1928 hijrah. 1928 Masihi. Yang kita pakai tahun Masihi ni. Lagi jauh. Jadi banyak kitab Syekh Albani ini menyatakan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada yang kata tak sahih, ada yang kata dhaif. Imam Bukhari dia belajar dengan Imam Hambali. Imam Bukhari dia belajar dengan Imam Hambali. Itu boleh saya berusaha lagi dalam tabi'in ini. Imam Bukhari dikira tabi'in. Dia belajar dengan siapa? Imam Hambali. Dia belajar. Walaupun dia belajar dengan Imam Hambali, tetapi dia tidak mengikut mazhab Imam Hambali. Dia masih mengikut mazhab Imam Syafi'i. Dia tak pernah kata mazhab Imam Hambali ni, itu guru dia ni salah, tak ada. Imam Hambali
dia menghafal hadis sebanyak 1 juta hadis. 1 juta hadis. Jadi kita nilaikan diri kita ni, berapa banyak hadis yang kita belajar. Berapa banyak hadis yang kita belajar dan kita hafal serta sanad dan salah silap. Itu pun kita dah condemn imam mazhab ni. Imam Syafi'i tak betul le, Imam Hambali tak betul le. Dia seorang je betul. Kalau kau betul, kau buka mazhab sini. Kalau betul, kau seorang betul, kau buka mazhab sini. Bila nak buka mazhab sini, dia kira mesti ada mujtahid mutlak. Semua ilmu dia faham. Hadis bukan 40 hadis dia kena hafal. Lebih daripada 100,000 hadis. Dia kena faham usul fiqh, tafsir Al-Quran, 30 juzuk hafal. Ini hafal surah Al-Mulk pun susah. Faham? Surah Al-Baqarah pun susah nak hafal. Ini ada nak jadi buka mazhab sendiri. Tak boleh. Tak boleh, mana boleh. Imam Syafi'i waktu bulan Ramadan, dia kalau naik unta, musafir, naik unta dalam musafir, atau unta dia boleh khatamkan Al-Quran. Kalau kita mustahil. Mustahil. Pasal apa? Imam Syafi'i ni dia bertaraf wali. Karamah dia ada. Karamah dia ada. Imam Syafi'i apabila baca kitab dia tutup sebelah ni, Dia tengok sebelah ni. Kalau dia buka dua-dua belah ni, sebelah dia boleh hafal sekali. Dua belah, dua muka dia boleh hafal. Kita baca satu ni, lepas tu kita tengok balik Itu Imam Syafi'i. Dia terpaksa tutup. Pasal apa dia boleh hafal? Imam Malik, dia suruh anak murid dia siapa ni? Imam Syafi'i. Macam ni kau hafal kitab Al-Muwatta', kitab hadis. Dia bagi Imam Syafi'i suruh hafal hadis yang terkandung dalam kitab Al-Muwatta' ni. Kitab Al-Muwatta' bukan tebal macam kitab Munyatul Soli ni. Itu bukan tebal macam ni. Tebal lagi. Jadi pagi tu dia bagi, malam tu dia bagi kitab tu pada guru tu balik. Faham? Siang dia bagi pada Imam Syafi'i kitab Muwatta' suruh hafal. Malam tu dia dah bagi pada Imam Malik, guru dia. Dia kata aku suruh kau hafal. Dia kata dah hafal dah. Baik. Pasal apa? Imam Syafi'i mati dia baca scan tu. Scan masuk. Scan ni simpan. Save. Macam kita baca sekali, boleh tentu kita boleh scan, boleh tentu boleh simpan satu hadis. Satu baris hadis, satu hadis tu, baris pertama begitu susah nak hafal. Faham tak? Itu kita. Tak sama setaraf dengan Imam Syafi'i. Tak sama setaraf. Itu pun orang condemn Imam Syafi'i bawa hadis yang tak betul, iaitu doa kunut. Hadis palsu, macam-macam. Kalau kau betul, kau buka mazhab sini. Jadi kalau orang macam ni kita jangan ikut. Apatah lagi orang yang suka bercampur mazhab, suka bercampur mazhab. Rangkaian semayang ikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau bab batal wudu ikut mazhab Imam Hanafi. Dia dah tak betul lah. Dah tak betul. Bab rukun Imam Hanafi, rukun wudu dalam mazhab Imam Hanafi pun kau tak tahu. Dia main bedal dia. Begitu juga orang yang buat umrah, buat haji, bila nak tawaf. Kalau ustaz tu kata macam ni, ustaz ikut je. Dia kena belajar. Rukun imam dalam mazhab Imam Hanafi apa, Imam Syafi'i apa. Dia tak tahu sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i ini dia ada kaul qadim. Kalau qadim pendapat yang lama, Imam Syafi'i kalau bertemu, kalau bersentuhan antara kulit antara lelaki dan perempuan, dia tak ada lapis, tak batal sebenarnya. Itu dalam kaul qadim, pendapat mazhab Imam Syafi'i yang lama. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat mazhab Imam Syafi'i yang baru dikatakan kaul jadid. Apabila bersentuhan antara lelaki dan perempuan tanpa lapis, batal. Tapi dalam pendapat mazhab
Imam Syafi'i yang lama tu, yang lama sebelum Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dalam mazhab tersebut, Imam Syafi'i itu nyatakan antara lelaki dan perempuan bersentuhan kulit tanpa lapik tak batal. Jadi kita kena banyak belajar sebenarnya, bukan terus pindah mazhab. Mazhab di sini pun kita tak khatam lagi. Dia kata tu, aku pakai mazhab ni, aku semayang kat rumah aku tak pakai mazhab Imam Syafi'i, aku pakai mazhab Imam Hambali. Mazhab Imam Hambali maulid pula bercampur aduk. Main kita tak faham bab agama ni, jangan suka bercampur mazhab, ikut orang macam ni. Belajar ilmu bertalaki dengan guru sampai habis. Sampai habis belajar. Ini pun ikutkan depan kitab Munyatul Solih, ada lagi kitab lain lagi. Jadi kita kena faham. Bahawa bila kita dah belajar banyak, baru kita faham sebenarnya. Baik. Kemudian itu dinamakan salafus soleh yang terdahulu, yang Allah redai mereka semua, serta mengikut mereka dalam melakukan sesuatu perbuatan, perkataan dan kelakuannya. Orang yang tidak melakukan sedemikian tidak mustahil, tak mustahil. Tidak jauh maksudnya daripada kebinasaan. Kalau orang yang tidak mengikut apabila orang yang tidak mengikut amalan ataupun kelakuan, perbuatan, perkataan salafus soleh, maka dia akan jauh daripada Allah. Maksud kat sini dia hampir kepada kebinasaan kalau orang yang tidak ikut cara salafus soleh. Faham? Dalam bab mazhab ni dikira salafus soleh atau tidak? Mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi, dikira salafus soleh atau tidak? Dikira salafus soleh. Baik. Jadi apabila dia tidak melakukan mengikut cara Nabi, sahabat dan salafus soleh, maka dia akan, senang kata, hampir dengan kebinasaan. Baik. Sesungguhnya tiada orang yang bertaraf sultan yang adil, kecuali Nabi yang dilantik sebagai Rasul atau para malaikat muqarrabin. Apa maksud muqarrabin ni? Yang dekat dengan Allah. Malaikat muqarrabin yang maksudnya dekat dengan Allah. Baik. Ada orang-orang soleh yang muqarrabin juga, maksudnya dia dekat dengan Allah. Amalan dia, amalan soleh dia, maka digelarkan sebagai orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Bila cakap orang-orang yang muqarrabin, maksudnya orang yang dekat dengan Allah. Muqarrabin ni asal daripada perkataan kata dasar dia qaraba. Muqarrabin ni jamak dia, manakala mufrad dia, bila single dia, kata dasar dia ialah qaraba. Qaraba maksudnya dekat. Bila cakap muqarrabin, maksud dia dekat dengan Allah. Orang-orang, maksudnya jamak. Baik. Sesungguhnya ada yang mengumpamakan sultan yang adil itu, ni umpama, umpama sultan yang adil itu atau pemimpin yang adil itu seperti angin yang memekarkan sekalian bunga, yang memekarkan sekalian bunga, maksudnya kembangkan bunga, angin itu, dan menyuburkan sekalian roh hamba Allah SWT. Itu umpama. Jadi bila pemimpin baik, adil, maka rakyat pun baik. Macam tu. Jadi roh kita ni, makanan roh kita ni adalah ilmu. Kita, jasad kita, makanan kita macam makan dia, makan roti, nasi dan sebagainya. Itu adalah jasad kita. Manakala makanan roh kita adalah zikir, belajar ilmu agama, itu adalah makanan roh. Faham? Jadi kalau
Misal kata kita nak keluarkan hati kita, roh kita ni, mesti kita kena pergi belajar. Solat jangan tinggal. Apa lagi? Zikir jangan tinggal. Baca Al-Quran pun jangan tinggal. Itu adalah makanan roh. Seumpama apa lagi? Seumpama kita bawa kereta. Pemandu yang bawa kereta. Pemandu tu diumpamakan seperti roh. Kereta ni diumpama seperti jasad. Seperti jasad. Jadi makanan kereta ni apa? Tukar minyak hitam, tukar gearbox. Takkan pemandu tu makan gearbox, minyak hitam. Faham tak? Jadi pemandu tu diumpamakan roh. Jadi apa makanan pemandu tu? Makan roti, makan nasi Arab. Apa lagi? Makan nasi apa-apa le. Itu umpama. Jadi sama juga dengan roh. Roh ni makanan apa? Iaitu belajar ilmu agama. Berzikir, solat, itu adalah makanan roh. Jadi kalau kita tak solat, roh akan sakit. Faham? Jasad tetap makan juga macam biasa. Macam biasa. Kata guru saya, kalau ada orang yang sakit, macam roh dia sakit. Macam contoh tangan dia sakit. Tangan sakit, masuk dekat belah situ, roh dia tangan, masuk belah situ, roh dia ada sakit. Seumpama macam contoh roh ditarik daripada kaki, dari kaki, faham tak? Roh ni ditarik dari kaki, lepas tu ke pinggang, lepas tu ke dada, sampai ke tekak halkum ni. Mana ada roh ditarik daripada mulut sampai ke kaki? Tak ada. Dari kaki sampai halkum, tarik. Jadi bila dia tarik tu, kaki tu dah tak ada, dah tak fungsi dah. Dari sini dia fungsi. Dia kata kalau nak meninggal, kaki dia sejuk. Jadi kaki semua panas ke sejuk sekarang ni? Kan? Jadi kita kena ingat mati. Bila kita ingat mati, insya-Allah kita akan rasa nak taubat. Kita ada penyesalan dengan Allah. Baik. Okey, baik, cukup sekat sini saja. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung pada tajuk raja yang mengadakan sekatan. Bukan sekatan jalan raya. Maksudnya sekat daripada orang yang daif untuk meminta bantuan. Baik, insyaAllah apa yang baik itu datang pada Allah, yang kekurangan itu datang pada kelemahan saya sendiri. Maka saya akhiri dengan tasbih kifarah surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilman wa sakhkhar lana ma'ada الجبال سحبنا وطير كنا فاعلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.